Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kerana kasih sayang Allah SWT. Dia masih memberi kita untuk bermuzakarah kehidupan orang-orang yang Allah sangat cintai, sayangi. Biasa kalau hari ini kita selalu sebut sifat-sifat untuk orang yang berjaya, sifat-sifat orang yang berjaya. Dan sebenarnya dalam dunia ni, kata Nabi, sahabat-sahabat aku ini bagaikan bintang-bintang di langit. Sahabat aku bagaikan bintang-bintang di langit. Kamu ikut salah seorang daripada mereka, nescaya kamu akan berjaya. Dan sifat ni antara amalan taklim dalam rumah kita bahagi kepada, antara yang paling utama ialah kita buat halqah tajwid dalam rumah tangga. Buat halqah tajwid, cek Fatihah pasangan, cek surah-surah yang pasangan baca. Yang kedua, kita baca cek Fatihah isteri. Kahwin bertahun-tahun, pernah tak dengar Fatihah isteri, Fatihah suami, Fatihah anak-anak, kan? Dengar Fatihah mereka. Nikmat dengar keluarga kita baca Fatihah, dengar baca ayat Quran. Yang kedua hidupkan amalan. Satu dia kata hidupkan amalan halqah tajwid. Kedua, hidupkan halqah kitab, baca kitab mutakhab hadis. Dan yang ketiga antara yang utama apa dia? Cerita tentang kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi macam mana nak cerita kisah para sahabat? Jadi ulama, hari ini kita nak berjaya, kita kena ikut orang-orang yang telah berjaya. Siapa telah berjaya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman dalam Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, orang mula-mula dan terdahulu, minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah. Allah sayang mereka, mereka sayang kepada Allah. Allah cinta mereka, mereka cinta pada Allah. Tuan-puan sekalian, hidup ni kalau Allah sayang, Allah redha dengan kita, kitalah manusia yang paling bahagia sekali bila dia redha kita. Katalah malam ni malam kita yang terakhir dalam dunia. Tibalah kata, wahai fulan, Ibit, aku gembira dengan kamu, maka saya orang paling bahagia. Tuan-puan yang dengar ni, di malam ni Allah kata, Nur Syahidah, kan, Allah sayang kamu, bahagia. Cik Nah, kan, Syah Aisyah contohnya, macam nama ni. Mudah-mudahan bila Allah kata dia sayang, dia gembira dengan kita, kitalah manusia yang paling bahagia dalam dunia ni. Tuan-tuan sekalian, itulah kemuncak kejayaan yang sebenar-benarnya. Seorang guru saya, Mona Zubair rahmatullah alaih, telah meninggal dunia. Dia kata dunia ini kalau berjaya, sebenarnya belum ada apa-apa yang berjaya. Akhirat kalau berjaya, itulah yang sebenar-benarnya berjaya. Dunia ni kalau jadi, sebenarnya belum apa-apa jadi lagi. Akhirat kalau jadi, itulah yang sebenar-benarnya jadi. Dunia kalau jadi, belum apa-apa lagi, kita je perasan macam jadi. Orang jemput kita ceramah tajuk, mula-mula saya ceramah dulu, tajuk motivasi kecemerlangan diri. Bagi tahu pada orang lain macam mana supaya cemerlang. Dan saya pun ceramah, dan kita perasan yang kita cemerlang. Tak. Kita duduk depan bukan sebab kita cemerlang, sebab kita nak berkongsi kebaikan. Kita selalu perasan, bagi kita ceramah usahawan yang berjaya, kita pun bagi ceramah pasal usahawan berjaya. Dan kita ingat kita pun dah berjaya. Tak. Kita pun belum apa-apa lagi. Bila kita rasa kita berjaya, kita mulia, sebenarnya kita belum berjaya, kita belum mulia lagi. Mulia dan berjaya sebenar bila dia kata, bila kita dapat melangkah kaki masuk syurga, Allah kata, wahai hamba-Ku, aku maafkan kamu, aku redha dengan kamu. Hari itu ialah hari yang paling bahagia dalam hidup kita. Tapi kalau hari itu Allah kata, wahai hamba-Ku, aku tak nak kamu, aku tak terima kamu, pergi daripada sini, Allah marah kita.
Kita tak tahu mana kita nak pergi. Dalam Quran ceritakan, kamu larilah ke mana pun, kamu tak akan ada tempat untuk lari, kerana pada hari itu keputusan Allah ialah keputusan yang muktamad, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Untuk tuan-puan sekalian, untuk tu kita kalau benar-benar nak berjaya, kita nak jadi doktor yang berjaya. Jangan tengok orang yang tak jadi doktor, tengok cara hidup doktor, cara dia belajar. Nak jadi usahawan berjaya, tengok usahawan yang berjaya. Tuan-puan nak jadi apa? Isteri yang baik, tengok contoh isteri yang baik. Tuan-puan nak jadi sesiapa. Tapi manusia yang benar-benar berjaya, siapa dia? Abdullah bin Umar, dia sahabat-sahabat. Dia kata, kamu jangan lihat kami yang hidup, tapi lihatlah orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya mereka lah di kalangan orang mati, mereka ialah orang yang berjaya. Sahabat radhiyallahu anhum majma'in, semasa berjalan atas dunia, mereka telah disayangi oleh Allah. Jadi kalau anak-anak kita, Nabi kata, sahabat aku bagi bintang di langit. Kamu ikut mana-mana antara mereka, salah satu daripada mereka, nescaya kamu akan berjaya. Walaupun macam Bilal. Nabi kata, Bilal, aku dengar tapak langkah kaki kamu dalam syurga. Bilal radhiyallahu anhu, Nabi dengarlah tapak langkah kaki dalam syurga. Dia kulit hitam, dia hamba Habsyi, dia tak ada rupa, rambut dia kerinting, di keturunan yang tak tahu pun keturunan mana-mana. Daripada hamba kahwin dengan hamba, tak ada nama bapa mak pun tak pasti, nama datuk nenek pun tak ada pada mana-mana. Tapi orang macam Bilal, didikasihi oleh penghuni langit. Dia berjalan atas dunia macam kita berjalan. Cuma beza dia, kita baju lawa, baju macam perasan cantik, baju dia buruk. Kita nampak kemas, jalan orang beri salam, senyum kat kita, orang kejar kita. Dia tak ada orang kejar dia. Tapi Bilal, Nabi SAW dengar tapak langkah kaki dia dalam syurga. Bilal, Nabi SAW dengar tapak langkah kaki dia dalam syurga. Sehingga dikatakan, masa Nabi SAW masuk dalam Kaabah selepas Fatah Mekah, Nabi masuk 3 orang, Rasulullah SAW, Bilal radhiyallahu anhu, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. 2 orang kulit hitam, 2 orang pada keturunan hamba Nabi SAW. Jadi dalam dunia, kita nak Allah sayang kita, dia terima kita. Untuk tu contohi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Zar radhiyallahu anhu jalan, Jibril kata, ya Rasulullah, tu Abu Zar ke? Nabi kata, Jibril, kamu kenal Abu Zar? Dia kata, bukan aku je kenal Abu Zar, tapi seluruh penghuni langit kenal siapa dia Abu Zar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kita dalam dunia mungkin dikenali, depan nama kita orang panggil ustaz, orang panggil kita syekh, orang panggil kita haji, tuan haji. Tak letak depan mesti panggil encik. Tak panggil encik kita marah. Salah sebut, tak sebut tuan, ada kena marah. Tak sebut abang, pak cik, salah, kena marah. Tapi tuan-puan sekalian, ada manusia yang depan nama mereka kita tak gelar macam-macam, kita cuma panggil nama dia, tapi di belakang mereka ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah SWT. Mereka ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah. Allah gembira dengan mereka. Kalau tuan-puan nak cemburu dengan orang, jangan cemburu dengan orang kaya. Tuan-puan nak cemburu saking geram dengan orang, tuan-puan jangan jealous orang ada kereta besar. Tengok kita besar, kita kereta kecil, jealous. Jangan. Tengok orang bisnes besar, bisnes kita kecil, tak payah jealous. Nabi kata, dunia ni kita tengok orang yang lebih rendah daripada kita, tapi di akhirat, untuk akhirat, tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, supaya kita lebih bersyukur dan supaya kita lebih berusaha jadi baik. Siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Zar dikenali oleh seluruh penghuni langit. Macam mana nasib kita? Adakah kita dikenali di sisi penghuni langit? Untuk tuan-puan sekalian, kita semua tak ada apa-apa. Yang penting bukan depan nama kita, Datuk, Seri, Tuan Haji, apa-apalah depan nama yang paling tinggi, Tun, Datuk Seri, apa semua, Tan Sri, semua tu tak jamin apa-apa. Yang penting belakang kita, yang penting belakang akhir kita. Dunia kita boleh gelar apa kita nak gelar, orang pun boleh gelar apa kita nak gelar. Kita pun boleh perasan, sebab banyak sangat orang puji, kita pun perasan, saya baik, saya bagus, datang perasan. Tapi kita pun tak tahu nasib kita. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diredai oleh Allah SWT. Dia kata, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang yang ikut mereka dengan baik. Allah redha mereka, mereka redha dengan Allah. Jadi antara macam Puan Nurul Alisha tanya, macam nak tahu Allah gembira dengan kita?
Macam mana nak tahu Allah gembira kita? Untuk tahu Allah gembira kita kena ukur. Syekh Ilyas rahmatullah alaih kata, belajarlah sebut 6 perkara ni. Berapa perkara? Syekh Ilyas saja, satu alim yang sangat besar. Dia malam-malam 10 tahun dekat masjid, dekat Nizamuddin. Apa jadi? Dia nangis dekat sebelah masjid tu macam ada kosan, macam apa orang kata hutan kecil lah, pokok-pokok. Malam-malam dia nak nangis, dia tak nangis kat masjid, dia nangis kat belakang tu. Sampai ramai orang datang tanya, apa jadi ni? Kenapa? Apa jadi? Apa jadi ni? Ada orang dengar bunyi syahada binatang dalam tempat tu. Rupanya Syekh Ilyas nangis dalam hutan. Dia nangis, dia kata, Ya Allah, kalau mana-mana hamba-Mu masuk neraka, Ya Allah, Engkau tak untung apa pun. Ya Allah, hari ni Ilyas yang hina, yang bodoh, yang jahil ni merayu sungguh-sungguh pada Engkau. Tolonglah Ya Allah, jangan ada satu nyawa pun masuk dalam neraka. Syekh Ilyas kata, Ya Allah, ni Ilyas yang miskin, yang bodoh. Dia ulama besar, keluarga semua ulama. Daripada ni ulama, tapi dia kata apa? Orang baik-baik, maksudnya orang baik-baik, ulama yang bertakwa. Tapi dia kata apa? Dia kata, Ya Allah, Ilyas yang miskin, yang bodoh, tak pandai ni. Dia kata, Ya Allah, Ilyas minta tolong. Disebut nama dia, Ilyas minta tolong. Ya Allah, hamba ni minta tolong. Tolonglah Ya Allah, kalau hamba-Mu mana-mana masuk neraka, Kau tak untung apa pun. Nabi SAW sendiri pernah doa, Ya Allah, Nabi Ibrahim minta doa macam ni, Nabi Isa minta doa macam ni. Dia sebut doa-doa Nabi dulu. Ada ceritakan, ada ayat-ayat doa-doa Nabi terdahulu. Antaranya, Ya Allah, kalau engkau azab mereka, satu ayat Quran lebih kurang maksudnya, kalau engkau azab mereka, engkau Tuhan mereka. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, engkau lah Maha Azizun Hakim. Engkau lah orang, Ya Allah, engkau lah yang mulia, yang tinggi. Engkau lah raja yang penyayang, yang bijaksana. Kalau engkau maafkan mereka. Tapi Nabi SAW ulang doa Nabi dulu. Tapi Nabi SAW kata, Ya Allah, tapi doa aku macam ni, Nabi kata. Nabi kata, doa aku berbeza dengan Nabi dulu. Doa aku, Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Rabbi, ummati. Nabi cuma doa dalam dunia, Nabi sebut, Ya Allah, Ya Rabbi, ummati. Ya Allah, Ya Rabbi, ummati. Tuhan, umat aku. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Nabi sebut, Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Apa maksud doa Nabi? Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Kalau engkau nak ampun mereka, Ya Allah, ampunkanlah. Ya Allah, kalau engkau tak nak ampun mereka, ampunkan juga. Ya Allah, kalau engkau nak maafkan mereka, maafkan. Tapi kalau engkau tak nak maafkan, Ya Allah, tolong maafkan juga. Nabi punya sungguh-sungguh doa untuk kita. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosa umat aku. Kalau engkau nak ampunkan. Kalau engkau tak nak ampunkan, Ya Allah, ampunkan juga. Macam kita, kalau tiba tengok mak hilang anak, dia kata, Ya Allah, zaman sahabat dulu, ada suatu mak hilang anak dia. Dekat tengah perang, semua hilang anak. Maaf, ada seorang perempuan hilang anak. Dia cari, lama dia cari. Dia cari akhirnya. Kalau orang hilang anak macam mana? Sempat tak cakap anak hilang? Tak sempat dah. Tak sempat cakap apa, cuma kata, Ya Allah, cikgu macam mana anak saya? Cikgu macam mana anak saya? Saya ingat lagi, ada pernah dulu-dulu kan, saya tengok anak orang tu hilang dalam ni. Tiba dia tanya anak saya, Cikgu, mana anak saya, cikgu? Cikgu, anak saya mana, cikgu? Anak saya mana, cikgu? Tuan-tuan sekalian, macam itulah Nabi SAW kata, Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Nabi tak tahu nak cakap apa dah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ada orang yang dalam dunia begitu mulia. Dia bukan menangis atas dosa dia, bahkan dia menangis atas dosa umat yang lain. Dia bukan risau diri dia, tapi dia risau atas umat yang lain. Dia bukan risau diri dia, dia risau atas umat yang lain. Mereka tidur dekat Nabi SAW, tidur kat tangan Nabi ada air mata. Dekat tangan Nabi SAW ada air mata, nangis tu umat. Nabi SAW nangis kat tangan Nabi SAW ada air mata, nangis tu umat. Nabi SAW sayang umat, nangis kat tangan ada air mata. Dalam Bukhari, Nabi tidur, hati Nabi SAW berjaga. Nabi tidur, tapi hati berjaga. Allahu Akbar. Ada tuan-tuan tengok orang tidur, hati berjaga. Inilah seorang lelaki yang dia tidur, tapi hati dia berjaga. Dia tidur, hati dia berjaga. Rasulullah SAW, kita nak nangis tu dosa kita pun tak sempat. Tapi ada seorang lelaki nangis tu orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak disayangi oleh Allah, ada beberapa perkara. Dan sifat ni tuan-tuan kena muzakarah kat mana-mana, kat tempat kerja. Kita biasa baca buku apa, 8 Habits, 7 Habits.
Buku orang putih kan, macam-macam habit lagi ada. Tak kisahlah, semua yang baik-baik kita boleh ambil. Cuma saya nak kata, ni sifat yang sepatut kita tahu. Sifat para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, atau kualiti kemuliaan mereka. Ada 6 ulama garis, ada 6 perkara. Ni yang setiap hari kena muzakarah rumah tangga kita, dekat tempat kerja, kat mana-mana. Saya kat camp esok ni, di antara asas pada program ni, 6 sifat sahabat. Kita terapkan kat mana-mana kita pergi. Dulu saya jumpa seorang yang sangat saya hormati, kira macam penasihat dalam hidup saya juga. Antaranya, saya pernah tanya pada dia, meninggal dunia dah, nama dia Syekh Salim. Saya tanya dekat dia, Haji, saya nak tumpang tanya, saya nak kerja motivasi buat training ni, boleh tak buat kerja training motivasi? Saya tanya dekat dia. Saya takut. Saya kerja tapi saya dapat duit. Saya pergi ceramah, saya dapat duit. Ada course training. Saya nak sara staff, untuk staff, untuk diri saya sendiri, keluarga saya. Ada pejabat saya kena kenalikan. Saya tanya dekat dia, boleh ke Ji? Saya ni kira saya jual agama tak? Kata Syekh Salim, dah ya Allah. Dia cakap dengan penuh hikmah. Dia orang yang sangat baik, banyak berjuang. Dia kata apa? Ya Allah Habib, kan kita kerja, nama pun kepulauan hidup kerja kita. Buatlah apa kerja pun, yang penting kerja yang halal tu kan kerja yang halal. Dia buat yang haram. Satu. Kedua, dia kata, setiap kali mana-mana motivasi ceramah, terapkan cerita Nabi SAW dan para sahabat. Jangan cerita pada orang apa yang kita sendiri tak percaya. Kita baca buku orang putih, kita baca beberapa teori baru kita jumpa, lepas tu kita cerita ke orang lain. Dulu kita ada kat sini, saya ada kat depan tuan-puan sekarang ni, kerana kasih sayang Allah dan Nabi, kerana amalan sunnah Nabi SAW, kerana cerita-cerita kisah sahabat, orang yang berdakwah, berusaha dakwah pada pagi sampai petang, malukan tebalkan muka, merayu pada orang, tak dapat duit. Orang ni pergi merayu pujuk kita, dia cerita sifat sahabat. Jadi cerita pada orang sifat-sifat yang kita yakini akan bawa kita berjaya. Dia amalkan, dia dapat ke tak dapat, hasil dia berjaya dah. Tuan-puan amalkan, belum dapat lagi, baru sekarang dengar ni, niat nak amalkan je. Kalau mati, insya-Allah berjaya. Kalau dapat amalkan belum sempurna pun berjaya. Ni kemuliaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan sifat-sifat Nabi dan para sahabat. Menceritakan kehidupan mereka pun dapat pahala. Menceritakan kehidupan Nabi pun buat hati yang sedih, tengah lara, tengah sakit jiwa, boleh jadi bahagia. Baru cerita, belum amalkan, baru cerita. Halimatus Sa'diyah, dia pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia nak cari bayi orang kaya nak susukan. Dia keluar awal sampai lewat. Ringkasnya suruh bayi-bayi orang banyak duit dah tak ada. Tengok satu berjasad Nabi SAW. Tengok nak tak nak je ambil. Dia ambil jasad Nabi SAW. Bila dia pegang jasad Nabi, badan dia yang kurus kering jadi sihat. Dia sendiri pun sebenarnya tak apa sihat nak susukan anak dia. Allah beri dia lebih pada diri dia, boleh susukan sampai jadi sihat. Cukup untuk Nabi SAW. Bahkan dia buat naik unta yang unta yang kurus jadi gemuk. Balik kampung, orang tak pernah ziarah rumah dia, tak berhenti-berhenti orang ziarah rumah dia, orang sambut dia kat rumah, orang pedulikan dia. Jadi ni sifat para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang kita kena terap pada umat ni. Beritahu umat ni perkara yang hak, beritahu umat ni perkara yang hak. Agama yang kita yakini, agama yang kita sayangi, kita cintai, ceritakan pada orang lain. Jangan kita baca-baca apa-apa. Maafkan saya beritahu untuk diri saya tuan-puan, kita baca-baca apa teori-teori, lepas tu kita pun terus yakini kehidupan orang putih, cara barat yang bukan-bukan. Kadang yang baik, tapi ada cara Nabi SAW yang kita buat. Dia kata, ikut je dapat pahala. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Setiap kali kita ikut sunnah Nabi, Allah sayang kita, dia maafkan kita. Allah sayang kita, maafkan kita. Sebab tu bila khusus saya, contohnya esok 3 hari 2 malam, kalau kubur baru, cerita pasal 6 sifat sahabat. Halkah taklim, halkah tajwid, bangun malam, tahajud, dan juga beritahu kepentingan iman, pelajaran dengan cara Nabi SAW. Ya tuan-puan, tu antaranya, tu penekanannya. Jadi sebab tu, siapa tuan-puan nak daftar, boleh datang terus esok insya-Allah. Saya teruskan, ada 6 sifat sahabat. Yang pertama, dia kata apa? Ada 6, saya sebut dulu 6, takut tak cukup masa, bateri habis sekejap lagi. Pertama, hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua apa dia? Solat khusyuk dan khuduk. Solat khusyuk dan khuduk.
Khusyuk, khuduk. Khuduk ni tetap. Tetap. Khusyuk dan khuduk. Ketiga, ilmu dan zikir. Ketiga, ilmu dan zikir. Keempat, ikram muslimin. Ikram muslimin. Kelima, ikhlas. Keenam, dakwah. Apa dia tuan-tuan? Pertama, hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, solat khusyuk dan khuduk. Ketiga, ilmu dan zikir. Keempat, ikram muslimin. Kelima, ikhlas. Keenam, dakwah dan tabligh. Setiap hari dalam rumah tangga muzakarahkan sifat ni. Ni walaupun benda yang baru, ulama-ulama kumpulkan daripada benda yang lama. Apa yang lama? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kongsi dengan tuan-puan. Yang pertama, hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ni kita nak yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tuhan ilah, tiada yang boleh buat melainkan Allah. Tiada yang boleh beri faedah atau bahaya melainkan Allah. Berkumpul semua makhluk dalam dunia daripada Adam sampai kiamat. Teknologi, kuasa manusia, kepandaian manusia ingin beri mulia pada seseorang. Allah kata dia hina, dia tetap hina. Berkumpul daripada Adam sampai kiamat. So kepandaian manusia, kecerdikan manusia, teknologi yang canggih, semua apa yang ada dalam dunia dikumpulkan untuk beri satu orang mulia. Allah kata orang tadi hina, dia tetap hina. Dia kata apa? Hina dan mulia hanya daripada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah beri kerajaan pada siapa dia nak. Qulillah, Allah beri pada siapa yang dia nak. Bila Allah ambil kerajaan daripada siapa yang dia nak ambil, dia ambil tak ada siapa boleh tahan. Wa tu'izzu man tasha', dia muliakan siapa dia nak mulia. Wa tuzillu man tasha', dia hina siapa dia nak hina. Apa yang Allah kendaki itu saja yang terjadi. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang kelima, ikhlas. Yang tanya saya jawab Nabi Ibrahim. Dan seterusnya, apa dia? Yakin pada Allah. Dia boleh buat segala-galanya. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Ini asas iman. Ini ada pada para sahabat. 13 tahun cuma bina iman. Nabi daripada kecil ajar anak-anak. Ihfazillah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ada bateri, tak ada bateri pun Allah boleh faham. Boleh beri, kata ni Allah boleh sampaikan. Dia kendaki kan, yang menguasai. Saya setengah sambil baca nampak dekat ni. Yang boleh buat semua Allah SWT. Nak dapat iman yang kuat. Iman yang kuat ni apa dia? Ni kemuncak iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Mukmin yang sebenarnya idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dengan nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila Al-Quran dibacakan, iman mereka bertambah. Bila Al-Quran dibacakan, iman mereka bertambah. Jadi tak terkesan selain daripada Allah. Dengan Al-Quran rasa manis. Abu Bakar Siddiq sebut nama Allah 2 tahun 6 bulan. Jadi khalifah, orang tengok dia. Setiap kali kadang-kadang dia berkhutbah, dia duduk, dia nangis, tak esak-esak. Sebut nama Allah sampai nangis, rindu. Tuan-tuan pernah sebut nama Allah sampai nangis? Rasa rindu sebut nama Allah. Rasa sayang dengan Allah. Takut dengan Allah. Bukan macam takut dengan harimau, nak takut dengan hantu, lari. Takut dengan Allah buat kita semakin rapat dengan dia. Semakin kita cinta dia, semakin kita agungkan dia. Sebut nama Allah lebih manis daripada segala-galanya. Sebut nama Allah rasa manis. Sebut nama Allah manis. Nikmat. Sebut nama Rasulullah SAW, rasa nikmat. Orang yang sebut dengan iman daripada hati, sebut nama Allah daripada hati. Hati yang ada iman tu dalam hati. Bila iman tu dah masuk ke hati, menjala dalam darah, urat darah, dalam sendi badan kita, sehingga dekat lidah kita bila sebut Allah, dia beri kesan. Sebut Allah je rasa nikmat. Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami. Sebut Allah je rasa, sama bunyi dia, mungkin nada pun sama, tapi sebut Allah dengan keyakinan kepada dia beri kesan. Sahabat Nabi SAW masa dakwah kat satu kemah, korang tu Rustam, sampai Rustum, sampai dekat tempat kemah dia,
Semua tengok kemah je pakai tiang pada emas, pada besi-besi yang besar-besar. Bila sahabat ni masuk, semua orang ketawakan dia. Masuk ketawakan dia. Apa kamu ada? Dia cuma sebut Allahu Akbar. Ada kata dia sebut La ilaha illallah. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Dan itu sahabat, dia kata apa? Terus istana itu bergegar. Sebut Allah je. Dia masuk, dia pakai keldai tua. Orang suruh parking kat luar, dia masuk dalam. Sampai-sampai orang, siapa masuk tu? Oh, ni wakil Sayyidina Umar. Dia ingat Sayyidina Umar datang, wakil je hantar. Lepas tu, dekat ekor dia tu ada ikat parang satu. Lepas tu dia ada kiri kanan pegang parang kecil. Jadi bila keldai yang patut parking kat luar, dia mau masuk dalam kemah yang kapet tebal. Tak pernah pula keldai yang jalan atas kapet. Dia bila atas kapet tebal, jalan tenggelam-tenggelam. Orang semua ketawa, bodoh betul sahabat ni. Baju buruk, kereta buruk, kalau kita lah kenderaan buruk, muka pun tak pensem, dah tua pula, hantar lah yang kuat-kuat sikit nak jumpa Rustum sebelum perang ni. Orang Islam, perang ni jalan paling akhir. Orang serang kita, kita pertahankan diri. Kalau mengucap, kita maafkan. Perempuan dan anak-anak takkan dia boleh terbunuh. Kena jaga hak semua orang. Ada waktu berehat, tak boleh bunuh, tak boleh serang-serang, tak boleh menipu. Tu orang Islam. Nak sebelum pergi, kena dakwah dulu 3 hari. Pujuk semua orang, merayu pada orang. Tapi sahabat sampai, semua ketawakan dia. Apa ada baju buruk, muka pun ni semua. Apalah kalau tengok liki, je nampak kan. Tak apa handsome ni. Semua buruk je. Tiba-tiba dia sebut apa? Allahu Akbar. Dia sebut je, terus bergegar. Bergegar. Allah Maha Kuasa. Dia boleh buat apa saja. Dia terus bergegar. Semua kerajaan, orang punya musuh punya Rustum punya kemah yang ramai dengan tentera ni bergegar. Bila sebut dengan Allah, dengan ada kesan daripada jiwa kita sebut Allah. Dengan nama Allah, kita sebut nama Allah SWT. Jadi tuan-puan nak dapat iman ni sangat berharga dalam hati. Dia hadiahkan kepada kita. Jadi nak dapat dia, iman ni sangat berharga. Dia kata iman yang paling kecil sebesar zarah, Allah bagi syurga 10 kali besarnya dunia. 10 kali besarnya dunia. Iman sebesar zarah, syurga 10 kali dunia. Dia kata siapa ucap la ilaha illallah sekali. Cuba tuan-puan sebut la ilaha illallah. Allah kata sadaqta ya abdi. Benar wahai hamba-Ku, benar wahai hamba-Ku. Nak dapat iman ni kena dakwahkan. Pertama kena dakwahkan. Nak dakwahkan apa? Macam habis yang sifat pertama je ni. Dakwah apa? Dakwah tentang kebesaran Allah SWT. Dakwah tentang kudrat Allah. Dakwah Allah Maha. Dakwah cerita kebesaran Allah. Mafhum kalimah la ilaha illallah ni nak cerita pada anak. Pertama nak cerita pada anak. Pertama dakwahkan mafhum kalimah. Dakwah dia dakwah mafhum kalimah. Dakwah tentang maksud kalimah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Cerita nak dulu masa saya kat Pakistan, ada ulama' disusun supaya budak-budak pada kecil. Macam kita sekarang, kalau cerita bola macam mana? Woi, tak dan mulut tu bersumbu elok cerita bola. Kalau cerita artis macam mana? Bersumbu-sumbu. Sebab orang terkenal semua hilang, mengantuk, letih. Datang artis terkenal je, siapalah orang. Kadang biasa, bukan Rasulullah pun datang. Tapi kita punya mengantuk, hilang sampai langgar orang nak pergi jumpa, nak salam, kejar. Tuan-tuan sekalian, begitu besar makhluk ni. Dia orang baik-baik. Dia baik. Cuma hati kita bila besarkan dia, itu yang tak baik. Orang kita besarkan tu baik. Dia mulia di sisi Allah. Bukan artis tu. Ni artis mulia di sisi Allah. Dia disayangi oleh Allah. Yang hina bila kita ada rasalah hati, ada sesuatu yang besar. Kita agungkan dia. Sebut nama je, terus hilang mengantuk. Mengantuk hilang. Penat hilang. Sebut, woi tu hilang. Mata segar. Terlupa nak tidur. Kalau orang terkenal, kita suka. Tuan-tuan sekalian, kita kena dakwah apa? Tentang beritahu tentang kebesaran Allah SWT. Mafhum kalimah. Pertama apa cerita? Allah nak siapa? Kalau kat Pakistan dia ajar dulu Allah Rabbul Izzat ni. Dia kata karam kia fazal kia sari kisari umatku Allah ki khalifah banaya. Dia kata Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam ki naib hai, Quran ki waris hai, ye wajase puri umatku zimindari hai. Betul kan? Tantam je ni. Asmanuku Allah ni banaya, Allah ki siwa ku banana walinahi, zaminuku Allah ni banaya jistara chizuni khali Allah hai, isitara khalat hi khali bi Allah hai, kushi Allah dete hai, Allah ki siwa ku dene wala nahi, gam Allah dete hai, sab kuch Allah dete hai. Dia kata apa? Dia kata bulan Allah yang cipta. Dia ajar mula-mula Allah jadikan kita sebagai khalifah banaya. Uzupak sallallahu alaihi wasallam ki naib hai, Quran ki waris hai. Kita lah naib Nabi SAW, pewaris pada Quran. Lepas tu dia cerita kebesaran Allah. Asmanuku Allah ni banaya. Langit ni Allah cipta. Allah ki siwakui banane walenehi. Tiada siapa boleh cipta langit melainkan Allah. Bumi Allah cipta. Tiada siapa boleh cipta bumi melainkan Allah. Bulan Allah cipta. Tiada siapa boleh cipta bulan melainkan Allah. Ada tak siapa boleh cipta bulan selain Allah?
Mata kita, siapa cipta? Allah cipta. Tiada siapa boleh cipta mata melainkan Allah. Cakap yang paling asas, Allah cipta telinga. Siapa yang bagi telinga, cipta telinga? Allah. Lidah, siapa cipta? Allah cipta. Ada tak siapa boleh cipta lidah selain daripada Allah? Tak ada. Pertama beritahu Allah cipta, pelihara, beri rezeki. Kemudian beritahu Allah dalam Quran, Allah cipta ni semua untuk nampak Allah, kebesaran dia. Tapi orang sangkut, nampak matahari panas sikit tak mau pergi masjid. Panas sikit tak mau jihad, tak mau berjuang. Susah sikit merungut. Allah cipta semua ni untuk besarkan dia. Tapi boleh sangkut. Tapi boleh sangkut. Tengok sangkut, tengok dekat air sangkut, tengok ni air, tak ada air dahaga terus tak nak buat dakwah, dah malas. Tak ada air je malah buat dakwah. Tak makan je tak boleh buat dakwah, dah mengajuk. Tak nak makan je mengajuk, tak nak buat dakwah. Terkesan. Tak ada air makan, tak sedia makan minum tu berhenti buat dakwah. Tak ada makan ke, tak ada minum ke, dakwah kena teruskan. Nabi SAW kata, orang nak bunuh dia, orang nak kata kalau kamu nak perempuan kami bagi, kata Abu Talib, orang sampaikan Nabi. Apa kalau kamu buat dakwah sebab nak kuasa, nak bagi kamu jadi ketua. Kalau kamu buat sebab nakkan wanita, bagi wanita. Nabi kata, wahai pamanku, kalau kamu sakit kami nak ubat kamu. Nabi kata apa? Wahai pakcikku, apa lagi yang mereka boleh buat? Kalau mereka boleh ambil matahari, letak di tangan kanan aku, bulan letak tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, tak sekali-kali. Sama ada Islam ini tersebar di seluruh dunia, atau aku mati dalam menyebarkan agama ni. Sama ada Islam tersebar atau aku mati dalam menyebarkan agama. Yang terkesan selain Allah, Nabi Yunus AS, Allah cerita, sebenarnya Allah cipta untuk besarkan dia, tapi manusia sangkut. Nampak bulan, sembah bulan. Nampak matahari, agungkan matahari. Nampak ni, agungkan ni. Nampak ni, kena ugut, disangkut. Jadi Allah cerita Nabi Ibrahim AS dalam api, satu dunia nak musnahkan dia. Bapa dia nak musnahkan dia. Tapi Allah kata, Qulna ya na rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas jadi sejuk dan sejahtera buat Nabi Ibrahim AS. Seluruh dunia, api dalam dunia, tak boleh beri bahaya, tak boleh beri mudarat manfaat. Mudarat manfaat daripada Allah SWT. Bukan api je, apa semua. Kerajaan Malaysia pun tak ada kuasa. Polis pun tak ada kuasa. Kita hormat, kita taat yang baik, yang betul. Tapi semua tak ada kuasa. Amerika, Rusia tak ada kuasa. China tak ada kuasa. Semua tak ada kuasa. Pistol, bom, senapang, machine gun, tak ada kuasa. Yang berkuasa cuma Allah. Yang berkuasa cuma Allah SWT. Dulu kaum ada kaum dia buat teknologi canggih. Dia kata Tuhan kamu hebat sangat, buat jambatan-jambatan, semua hebat-hebat. Tiba-tiba Allah hantar tikus je, gigit, mati, hancur semua sekali. Zaman Nabi dulu. Dia kata, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dia yakin pada apa ciptaan. Dia lupa yang bagi akal tu pun Allah. Dia tak nak lah, dia rasa dia pandai. Tak mau apa yang Allah nak. Dalam dunia, kalau bertemu ayat Quran, hadis Nabi, kadang-kadang kita kena jadi bodoh. Jangan pandai sangat. Bukan kena jadi bodoh sebab kita tak pandai tulis Quran. Yang Quran ni Allah punya perkataan. Jadi bila ada Quran cakap, walaupun kita tak faham, kita kena belajar atau kita senyap. Kita tanya ulama-ulama, ambil panduan bergaris mereka. Jangan cepat, jangan semua benda kita nak ulas. Jangan semua benda bab Quran, hadis Nabi SAW. Jangan apa-apa, kita sabar. Bila apa orang baca Quran, walaupun orang cakap tu orang biasa, tapi bila baca Quran, kita senyap. Saya tak pandai, tak tahu apa-apa, saya bodoh, tak pandai. Macam tu. Sebab yang jadikan segala-galanya ialah Allah SWT. Jadi manusia sangkut, dia yakin dengan apa yang dia ada. Dia siapa yakin dengan kepandaian, Allah buat dia akan ditipu dengan orang lebih pandai daripada dia. Siapa yakin yang kuasa boleh beri dia kebaikan, Allah akan beri orang lebih berkuasa atas dia. Kalau orang yakin kepada harta, Allah buat orang lebih berharta akan menguasai dia. Tapi kalau orang yakin dengan Allah, dengan Quran, yang yakin dengan kehidupan Nabi SAW, sunnah, dunia dia berjaya dan akhirat pun dia akan berjaya. Ya tuan-tuan sekalian, Nabi Yunus AS dalam perut ikan. Allah nak kata ikan yang besar pun tak boleh bagi bahaya. Walaupun Allah yang cipta ikan tu, ikan nun yang besar, telan Ibrahim 40 hari dalam perut. Kalau kita dah habis lalunya, tak ada apa tinggal. Tapi Allah perintah apa? Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Kau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menzalimi diri aku. Bila apa terjadi, kita
Dia tak marah orang tapi dia kata dia zalim. Apa jadi? Allah SWT buat ikan nun telah keluarkan dia. Dia selamat hidup. Tak ada yang boleh beri bahaya hidup mati melainkan Allah. Mak Nabi Musa letak dekat air. Apa jadi? Walaupun hanyutkan dia, pergi kat istana Fir'aun. Fir'aun bunuh semua bayi supaya dia selamat. Dia rasa dia pandai. Dia bunuh semua budak-budak kejam, zalim. Tapi Allah buat akhirnya budak tu dibesarkan dalam rumah dia, depan tangan dia, dalam kerosaan dia. Dan Allah beri rasa tu pada Fir'aun daripada Musa kecil. Masa Asyah jaga. Dia kata inilah esok anak yang akan bunuh aku. Hari dia cakap inilah budak yang akan bunuh aku esok. Tapi dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Sebab dia pun tak boleh buat apa-apa. Dia makhluk. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Dan perancangan Allah tu yang sebenarnya, yang terjadi, yang hak, yang terjadi, yang sebenar-benar. Kita boleh merancang, Allah perintah. Tapi apa yang Allah rancang tu akan jadi. Allah tipu orang yang berakal dengan akal dia sendiri. Allah tipu dia dengan dia rasa dia pandai dengan kepandaian dia. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Dia kata apa? Bila bukan kamu melontar ketika kamu melontar, tapi Allah lah yang melontar. Kita melontar, kita berusaha. Kita berjuang macam sahabat dalam perang Badar. Cuma pelepah tamah, orang nak musnahkan dia. Orang pakai baju besi atas kuda, pedang besar-besar. Tapi mereka mati, terbunuh dengan kehebatan di sini, hancur. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni yakin. Ajar anak-anak kita yakin. Orang Islam tak boleh takut dan yakin selain daripada Allah. Ni kekuatan kita iman. Pertama, dakwahkan. Dakwahkan apa dia? Dakwah tentang kebesaran Allah SWT. Allah yang boleh buat, pencipta segala-galanya. Tiada yang boleh mencipta melainkan Allah. Lepas tu dalam bab yakin, dalam bab kalimah tadi, beritahu Allah SWT boleh cipta sesuatu dengan asbab, tanpa asbab berlawanan dengan asbab. Dengan sebab Allah boleh buat. Dia cipta sejuk, dia kata Allah yang cipta. Kushi Allah dete hai, Allah kiswa ku dene जिस तरह चीज़ों ने खाली अल्लाह है, सितारा खालत ही खाली भी अल्लाह है, खुशी अल्लाह देते हैं, अल्लाह किसी को देने वाला नहीं, गाम अल्लाह देते हैं. Dia kata benda Allah cipta, keadaan pun Allah cipta. Sejuk yang cipta Allah, panas yang cipta Allah. Sayyidina Ali, musim sejuk dia pakai baju macam musim panas, musim panas dia pakai baju macam musim sejuk. Orang tanya dia kenapa, dia kata sebab untuk saya panas dan sejuk dah jadi sama dah. Tak ada yang boleh bagi saya panas dan sejuk melainkan Allah. Kita berusaha, tapi ada satu masa Allah beri sedikit kebaikan, sedikit kelebihan dalam ujian yang datang. Kita dah berusaha yang terbaik. Yang kita selebih sampai paling last kita usaha, berkorban habis-habisan, berdakwah habis-habisan, doa habis-habisan, sampai kita mampu, cukup. Tapi seterusnya akan disambung oleh Allah SWT. Syaratnya kita kena beri sehabis baik dalam hidup ni. Selebihnya Allah uruskan, Allah jaga untuk kita. Dia sempurnakan. Bila kita buat dakwah, lepas dakwah kita kena istighfar. Lepas solat kita istighfar. Sebab dengan istighfar Allah beri dua. Satu, Allah maafkan kekurangan dalam solat tadi, dalam dakwah tadi. Kedua, dengan istighfar Allah sempurnakan amal yang tak sempurna. Sebab tu orang-orang dulu malam dia nangis minta ampun atas kelemahan dalam dakwah. Allah sempurnakan. Sebab tu dia kata siang hari 10%, malam hari 90%. Jadi pertama dakwah, dia cipta dengan asbab, tanpa asbab berlawanan asbab. Esok dekat akhirat kita cuma minum air daripada telaga Kausar. Kita semua tak akan dahaga sampai bila-bila. Matahari satu masa Allah buat terbit daripada barat. Allah ubah semua sistem, terbit daripada barat. Esok Dajjal turun, diminum air dia, disuruh minum air. Maksud tak ada makanan, tak ada minuman. Orang semua hidup dengan dakwah, dengan kebesaran Allah. Hidup dengan zikir, dengan solat. Orang yang yakin air, yakin kuasa, yakin nampak cuma yang zahir. Dia cuma apa yang dia tahu, dia ikut Dajjal. Sebab dia nampak semua cuma duit, harta, kuasa, pangkat. Tapi orang beriman tak. Dia tahu dengan ni semua diguna dengan baik. Tak ada pun dia akan terus berjuang. Ada pun berjuang, tak ada pun berjuang. Kita tuan-tuan sekalian, dengan asbab, tanpa asbab, belum nak asbab. Kemudian cerita apa? Kebesaran Allah. Kedua, cerita tanda-tanda iman, supaya iman kita meningkat. Cerita tanda iman. Cerita Abu Bakar Siddiq minum susu, muntahkan balik. Sebab syubhat, takut makan yang haram. Jolok tekak macam nak mati. Sebenarnya tak, tu Allah boleh maafkan dia, tapi dia tak sanggup hidup dengan makan yang haram. Turun perintah minum arak diharamkan. Arak diharamkan. Dia kata Anas bin Malik, waktu sahabat tengah minum arak, arak ni jadi minuman makanan utama mereka. Dia tengah nak tuang air, Anas bin Malik masa nak tuang air, dengar je orang jerit arak diharamkan, terus pecah, terlepas gelas.
Ada sahabat nak minum terus terlepas. Ada yang nak masuk tekak, jolok tekak. Dengan arak diharamkan. Semua yang haram mereka tinggalkan. Tanda iman, mereka tinggalkan yang haram. Bila azan, semua lelaki pergi jemaah kat masjid. Bila azan, semua lelaki pergi masjid. Sebelum lelaki kasar dengan wanita. Tapi bila turunnya iman, kebesaran Allah, hak wanita semua terjaga. Wanita disayangi, dicintai, dibina iman dia, dibangunkan dengan kebaikan, kasih sayang. Sebelum tu wanita tak ada harga langsung. Bila iman masuk dalam hati, berubah 100%, terus berubah, terus jadi lain. Sebab tu ni kesan daripada iman. Pertama apa? Cerita mafhum kalimah, maksud kalimah. Kedua, cerita tentang tanda-tanda iman. Tak ikut sunnah ni. Ketiga, dakwah cerita Nabi-Nabi. Beritahu tadi, kisah Nabi-Nabi. Dakwah kisah Nabi-Nabi. Dakwah Nabi-Nabi, kisah Nabi-Nabi. Keempat, cerita bantuan Allah pada Nabi. Ketiga, bantuan Allah pada Nabi-Nabi. Keempat, bantuan Allah pada sahabat. Bantuan Allah pada sahabat. Cerita macam mana Allah bantu sahabat. Dunia ni bertindak mengikut kehendak dia. Orang beriman, dia kata siapa memusuhi orang-orang Allah, tunggulah keputusan perang daripada Allah. Maksudnya, orang yang beriman, apa mereka nak semualah kabulkan. Orang ahli Allah, dicakap makbul. Dia jadi macam matahari. Pergi mana-mana macam matahari. Bawa sinar hidayat. Macam sahabat. Sahabat macam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada muda berjuang bersama Nabi SAW, jaga Nabi. Kita hutang budi dengan Abu Ayyub. Dia sambut Nabi SAW, bagi duduk kat rumah daripada muda sampai beliau tua, umur dah tua-tua. Satu hari dia tak pergi perang, tak pergi berdakwah. Tak pergi berdakwah sebab dia kata ketua masa tu Yazid bin Muawiyah. Dia tak pergi, dia geram sikit. Sahabat kan, takut dia, iman dia kuat. Tengok orang muda ni kemudian ni tak macam mereka, dia sedih. Lepas tu dia nangis, dia istighfar. Dia kata, ya Allah, apalah dosa aku. Cuma sebab Yazid aku tak berjuang. Maksudnya kan nak buat dakwah ni perintah Allah. Sebab Yazid tu ada kekurangan, aku tak bersama dengan jemaah tu. Semoga Allah maafkan aku. Semenjak hari tu dia tak tinggalkan mana-mana perjuangan. Sehinggalah sekali di bawah Yazid bin Muawiyah juga, masa tu dia nak pergi ke Turki. Lebih kurang sampai kat Turki, tengah perjalanan dia jatuh sakit. Dia pesan, dia kata bawa mayat saya sehingga tempat takhir kamu pergi. Akhirnya kubur dia sampai ke Turki. Sampai dekat sana, kota Konstantinopel, sampai dekat sana. Kubur sampai dibawa ke sana. Dibawa mayat dia. Ada orang tengok mayat dia, jadi ribu-ribu orang tengok, jadi asbab hidayat. Masih hidup jadi matahari hidayat. Berjalan jadi matahari hidayat. Dunia bergerak mengikut kehendak dia. Itu cerita Nabi, bantuan Allah pada Nabi, bantuan Allah pada sahabat. Kemudian doa kepada Allah macam fakir, minta iman. Doa, cerita dakwah. Kemudian kedua, dengar dakwah. Suka dengar, datang majlis ilmu. Macam tuan puan sekalian, dengar kebesaran Allah, berjuang di jalan Allah, beri masa duduk majlis iman. Kemudian last sekali doa supaya Allah beri kita iman. Malam-malam nangis macam fakir, minta nangis dengan Allah, minta iman. Yang pertama tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sama waktu lain ni. Dia kata apa? Doa macam fakir, minta iman. Doa sesungguh. Ada satu syair Urdu dia kata apa? Ilahi teri chokat per bikari ban ke ayahu. Ada satu doa. Dia kata, ya Allah, aku pengemis yang hina dina, yang sedang mengemis di depanmu. Ya Allah, aku pengemis yang hina dina, sedang mengemis di depanmu. Aku mengemis dengan kedua belah tanganku. Yang kedua belah tangan ni pun banyak melakukan dosa. Wahai Allah, pengemis berdoa. Doa saya sini, saya ubah sikit lah doa. Ya Allah, saya orang mengemis dengan tempurung mereka, tapi saya mengemis dengan hanya kedua belah tangan. Yang tangan ni pun banyak melakukan dosa. Ya Allah, aku sedang mengemis di depanmu. Ya Allah, pada hari ini bukalah pintu keampunanmu, pintu rahmatmu. Kalau kau tak maafkan aku, tidak ada orang yang lebih hina, lebih gagal daripada aku. Tak ada orang lebih malang daripada aku. Wahai Allah, bukakanlah pintu keampunanmu, pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Wahai Allah, janganlah, kata Habib Ali Zainal Abidin, dia kata apa? Janganlah jadi aku pencinta yang cintaku tidak dibalas. Aku perasan aku dicintai, sedangkan kau tak pernah. Sedangkan aku perasan aku sedang bercinta. Kadang kita takut, kita perasan, kita rasa kita baik. Bila kita rasa kita baik, kita bagus, kita rasa kita kekasih Allah, kita rasa kita makbul, kita pendakwah, kita ustaz, kita macam ni, kita rasa kita baik, kita buat benda betul, orang lain buat yang salah, itu sebenarnya kita terjauh daripada rahmat Allah. Orang baik ni, dia tanda iman yang antaranya mereka ada harap dan takut. Mereka harap benar-benar supaya mereka diterima. Mereka takut kalau Allah tak terima. Itu tanda iman. Abu Bakar Siddiq lepas solat Abu Bakar, solat macam paling mirip dengan solat Nabi. Tapi lepas sembahyang,
Lepas sembahyang Abu Bakar kata, subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsira. 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 Maha suci Allah, subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsira. Subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katsira. Maha suci Allah, aku termasuk orang yang menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang besar. Orang macam Abu Bakar Siddiq, dia kata dia orang yang zalim. Ya Allah, semoga Allah SWT temukan kita semua dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang iman dia paling kuat. Ya Allah Tuhan, macam manalah orang macam ni? Dia orang paling baik dalam dunia, tapi dia masih risau diri dia. Abu Bakar masih nak meninggal dunia, dia nangis, takut. Umar radhiyallahu anhu masih nak meninggal dunia, dia menangis, dia takut. Semua para sahabat bila nak meninggal dunia, dia takut. Mereka ada antara harapan dan ketakutan. Sampai orang terpaksa beritahu mereka hadis-hadis yang beritahu mereka ni adalah sahabat Nabi. Mereka ingatkan sahabat dia, wahai Abu Bakar, kamu sahabat Nabi, kamu dijanjikan syurga. Tapi dia masih risau keadaan diri kita. Ini yang bezakan kita dengan orang dulu. Orang dulu benar-benar yakin akhirat lebih daripada bumi yang mereka pijak. Mereka cinta pada Allah dan Nabi, yakin pada kehidupan akhirat, kubur, mahsyar, sirat, mizan, syurga, neraka, lebih daripada mereka yakin matahari akan terbit esok. Mereka yakin pada Allah lebih daripada makanan yang mereka perlukan. Mereka yakin pada akhirat lebih daripada segala apa benda dunia ni. Mereka sanggup hilang semua sekali. Kata sahabat cinta pada Allah, aku tak sanggup tengok Nabi walaupun dicucuk duri. Biar nyawa aku melayang, tapi jangan Nabi dicucuk walaupun satu duri. Cinta dan sayang mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata duduk dalam masjid. Untuk orang dalam masjid, ada sahabat dekat luar jauh, dia terdengar Nabi kata duduk, daripada jauh dia duduk. Kita nampak mereka macam orang yang tak pandai, maaf, macam orang tak reti kalau kita kata orang bodoh. Tapi tuan-puan sekalian, sebenarnya mereka lah orang yang bijak, sebab mereka benar-benar letakkan Allah dan Rasul di hadapan mereka. Tuan-puan sekalian, itulah yang pertamanya. Dia ada 6 hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah: solat khusyuk, khudu', ilmu zikir, dan ikram, ikhlas, dakwah. Dan ikhlas, ikram muslimin. Keempat, keenam, dakwah. Tuan-puan sekalian, pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, kita yakin hanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ke anak kita yang Allah SWT terima, Allah redai. Selain kehidupan Nabi, tak ada kejayaan dunia dan akhirat. Hanya kehidupan Nabi sahaja. Hanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang buat kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin sayang Nabi, yakin kehidupan Nabi dan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan yang penuh, kami tengok Nabi. Kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cantik, lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya daripada bulan, lebih indah daripada bulan. Tiada wajah yang lebih indah dalam dunia ini melebihi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wajah yang paling mulia, bukan saya kata mulia, Allah sendiri, Allah yang kata wajah Nabi wajah yang paling mulia. Allah kata ni nama manusia paling mulia daripada Adam sampai kiamat. Tapi wajah ni pernah ada air ludah, orang ludah. Kerana supaya kita dapat agama, wajah ni ditabur pasir, debu. Wajah ni masa perang Uhud dipukul begitu teruk sampai topi besi terkepit. Wajah Nabi SAW tercengkam, begitu perit, sakit, berdarah pada muka Nabi. Sampai gigi Nabi SAW patah, sampai Nabi SAW pingsan sakit, sampai ingat Nabi SAW wafat. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan nak sayang orang, cinta orang, rindu orang, gilakan orang, nak puji orang tanpa henti, nak ulang perkataan yang sama, nak cerita tentang orang berulang-ulang kali sampai orang kata kita gila, tak ada orang lebih layak untuk kita puji dan kita sebut lebih daripada lelaki ni, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, Allah beritahu sesungguhnya Allah beritahu sesungguhnya Allah sebut nama dia, nama penuh, nama yang paling mulia, sesungguhnya Allah
wa malaikatahu, dan semua para malaikat dia, perintah dia, wa malaikatahu. Allah sebut ulang-ulang kali, Allah, para malaikat, dia yang perintahkan para malaikat ni, yusalluna 'alan nabi, yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia macam ni punya mulia, tapi dia bersusah payah berjuang untuk kita semua. Tuan-tuan sekalian, sebab tu anak-anak kita tak ada orang lebih layak kita mimpikan, kita sebut sebelum tidur, untuk kita doa, untuk kita mimpi, untuk kita jumpa lebih pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni manusia yang paling kita percintai, sayangi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, masa Nabi SAW sampai dekat Madinah, semua bincang-bincang Nabi nak tinggal mana. Abu Ayyub dekat dengan Nabi, dia pegang beg Nabi. Nabi SAW mudahkan dia. Nabi, siapa yang pegang beg aku akan tinggal rumah dia. Rupanya Abu Ayyub bukan daripada dia, daripada ayah dia lagi. Daripada keturunan dia telah siapkan satu tempat, tempat ruang tamu untuk tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar pasal khabar datang seorang rasul yang mulia, disiapkan tempat tinggal Nabi. Doa daripada atuk dia lagi telah dikabulkan oleh Allah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu layan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kena sayang Abu Ayyub, sebab dia jaga Nabi kita banyak kali. Dia siapkan rumah untuk Nabi, dia layan Nabi bukan sekali, banyak kali untuk keluarga Nabi. Dia banyak bekalkan, beri makanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-puan nak sayang orang, ni Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan masa Nabi dia tidur kat bawah. Nabi tidur kat bawah, dia tidur kat atas. Dan tiba-tiba dibangun jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, malam tadi saya tak boleh tidur langsung. Saya fikir tuan dekat bawah, saya dekat atas. Tuan dekat bawah, saya kat atas. Saya tak boleh tidur langsung sebab tuan duduk bawah, saya duduk atas. Ya Rasulullah, kamu tidur atas. Dia sayangkan Nabi. Nabi duduk bawah, kaki dia pun dia tak sanggup. Ada Muaz bin Jabal masa nak pergi Yaman, Nabi duduk bawah, dia duduk atas unta. Dia nangis, dia sedih. Nabi duduk bawah, dia duduk atas. Dia kata, Rasulullah, kamu kat bawah, aku kat atas. Nabi SAW rendah sikit daripada dia pun dia rasa tak sanggup. Mereka bukan buat-buat. Sahabat cakap jujur daripada hati mereka. Wallah, saya bersumpah daripada hati mereka. Dia tak macam kita baru belajar-belajar, baru berlakon-berlakon nak ikut cara Nabi. Mereka betul-betul daripada hati mereka. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab Allah kata, mula-mula saya baca, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang mula-mula dan terdahulu. Minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang ikut mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah SWT. Abu Ayyub sampai sayang Nabi SAW. Satu masa Nabi kata, Abu Ayyub, satu masa kamu susah, miskin. Dan dia jumpa raja pun tak peduli dia. Last kali dia pergi jauh, dia jumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tengok dia. Nabi Ibnu Abbas kata, hari ni aku ingin balas kebaikan yang kamu buat kepada Rasulullah SAW. Aku tu hutang budi, ingin membalas seperti mana kamu layan Nabi. Ibnu Abbas telah bagi hampir semua harta dia, separuh pada harta daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang masa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tanamkan sayang pada Nabi. Daripada kecil biar anak kita kenal Nabi. Hari ni kita tak tahu mana hidup Nabi, mana hidup bukan Nabi. Cara hidup anak-anak kita, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, anak-anak kita ada hiburan yang halal sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, ajak anak-anak kita jangan terlepas. Kenalkan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh cerita pasal Nabi. Saya nak tanya muhasabah di saya, tuan-puan, pernah tak tuan-puan cerita kat mana-mana orang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mana-mana orang Cina, orang India? Pernah tak tanya pada orang bukan Islam, pada orang Amerika, Rusia? Pernah tak cerita pasal Nabi ni sungguh-sungguh pada mana-mana orang dalam dunia? Pernah tak cerita pada mana-mana orang? Pernah tak orang tanya, kenapa awak boleh baik macam ni? Pernah tak orang tanya tuan-puan? Pernah tak orang tanya? Tuan-puan cakap kat dia, sebab saya nak ikut ada seorang lelaki, nama dia Muhammad. Dia benar-benar sayang kita. Dia berjuang berdakwah untuk kita siang malam. Saya setiap hari teringin nak jumpa lelaki nama dia Muhammad. Nama dia Rasulullah SAW, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian,
Untuk tu nak dapat sunnah ni belajar hidup Nabi SAW. Dia kata sunnah adab seharian atau adat, kalau kita adab lah, adab seharian, cara berjalan, tidur, pada bangun tidur sampai tidur balik, setiap cara makan Nabi, tidur, buat dakwah, cara belajar Nabi, adab belajar, kehidupan pertuturan Nabi dengan keluarga. Nabi orang paling baik pada keluarga, paling sayang keluarga. Sunnah Nabi SAW dengan keluarga, paling lemah lembut pada keluarga. Dari segi adab seharian, sunnah adab kan, senang kita orang kita sunnah adab. Kemudian dia kata apa? Sunnah kita punya sunnah ibadah, cara Nabi SAW. Ibadah cara Nabi SAW. Tengok Nabi punya solat. Bila solat, dia kata jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih. Nabi SAW bila dia solat, bunyinya macam air yang mendidih. Dan kemudian Nabi SAW bila solat nangis, Nabi tak bergerak-gerak. Nabi solat dengan penuh, solat cara Nabi SAW. Kemudian sunnah adab, sunnah ibadah, dan ketiga belajar dari segi sunnah dakwah cara Nabi SAW. Setiap Nabi buat setiap hari, tak pernah tinggal 21 hari. Nabi pergi setiap rumah orang, setiap khemah. Nabi tak terlepas mana-mana orang lelaki, mana-mana wanita, anak-anak. Setiap orang Nabi SAW sampaikan kalimah ni. Apa dia Nabi jumpa setiap orang. Tentu kita orang masjid, kita buat ceramah segala puji bagi Allah, bagus. Dia amalan Masjid Nabawi, majlis ilmu, sangat penting, sangat utama. Dan kedua yang jangan lupakan, yang utama, apa dia pergi pujuk setiap orang datang masjid. Yang tak datang masjid lagi ramai pergi pujuk anak-anak muda tepi jalan, dekat highway. Jangan benci dia orang, doa ya Allah. Sini Nabi SAW. Tengok Yahudi, Nabi berdiri, Nabi sayang Yahudi. Nabi nakkan kebaikan untuk semua orang. Orang-orang biasa-biasa balik, orang badui nak balik, Nabi tahan dia. Kejap-kejap aku nak beritahu kamu satu kalimah. Kalau kita manalah orang ni boleh faham. Oh, tu orang jauh-jauh, orang tak pandai. Nabi tak pandang rendah pada orang kulit hitam. Nabi layan dia. Bilal, Nabi ajar masuk Islam. Tu orang pun dengar. Nabi khidmat untuk dia 3 hari. Tolong kisah gandum. Allahu Akbar. Dia kata ambil air pergi 3 hari. Allah. Hamba Nabi, keluarga paling mulia. Waktu tu hamba ni tak ada harga, tak ada nilai. Tapi Nabi SAW khidmat untuk Bilal 3 hari. Nabi hargai nyawa setiap orang dalam dunia. Siapa pun dia, bangsa dia, walaupun manusia pandang rendah kat dia, Nabi tak pandang rendah mana-mana orang. Apa penyakit dia, apa kelemahan dia, Nabi tak pandang rendah. Itu tuan-tuan sekalian, kena sayang semua orang. Dakwah ni yang sunnah yang besar. Pergi mana-mana kita buat dakwah, sampaikan kalimah ni. Sayang semua orang, terangkan Islam ni baik-baik, kasih sayang. Seperti mana dulu ada orang sayang kita, berjuang, berjauhan, sampai ke agama pada kita. Sekarang giliran kita sampaikan mereka. Sayang pada semua orang. Semua bangsa dalam dunia ni, semua negara dalam dunia, kita nakkan semua dapat hidayat. Orang-orang yang menentang agama, kita orang yang pertama akan menentang mereka, kita lawan mereka, tapi kita dakwah mereka pada Allah. Kita sayang dia, kita selamatkan orang seramai mungkin jangan masuk neraka. Kita tegas dengan agama kita, tapi dalam masa yang sama kita sayang semua orang. Tuan-tuan sekalian, tu sunnah dakwah, sunnah adab, sunnah ibadah, sunnah dakwah. Kemudian kita doa nangis, ya Allah ampun dosa saya, kerana saya menjalani hidup ini mengikut hawa nafsu saya. Saya bertaubat pada Engkau. Masa-masa saya yang berlalu, yang saya tak ikut sunnah Nabi SAW, saya minta ampun, saya minta maaf. Ya Allah, saya berazam mulai hari ini saya nak belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk kita belajar 6 sifat ni, tuan muzakarahkan. Saya beritahu sifat pertama je, kalau 6 tak tidur kita semua malam ni. Jadi insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan Allah sayang kita, terima kita semua. Buat dakwah di mana-mana pun. InsyaAllah esok ada program di Kuala Kubu Baru 3 hari 2 malam. Yang antara pengisian yang saya cerita ni, antara sebahagian saya masukkan juga. Saya tak nak program jadi sia-sia. Jadi saya masukkan iman, sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-puan dah daftar, terima kasih, syabas. Yang belum, boleh datang esok kat Kuala Kubu Baru, Camp Bina Semangat Kuala Kubu Baru, belakang Darul Quran, belakang Darul Quran Kuala Kubu Baru. Tap je kat Waze tu, Camp Bina Semangat Kuala Kubu Baru, ataupun Darul Quran. Masuk simpan Darul Quran tu sebelah belakang. 3 hari 2 malam. Pendaftaran 8.30 sampai pukul 10, sebelum pukul 10 pagi. Pukul 10 ada ceramah untuk mak bapak 2 jam sampai pukul 12. Lepas tu boleh tinggal anak-anak kat situ 3 hari 2 malam. Hari takhir boleh ambil 3.30 petang. Umur 9 sampai 17 tahun. Kita akan pecahkan sekolah menengah, sekolah rendah. Sekolah menengah, sekolah rendah. Alhamdulillah ramai makin mendaftar. Tu yang tambah facilitator tu, yang saya minta 5 orang. Tak tahu dah dapat ke belum tu. Lagi 5 orang perlu lelaki perempuan. Tu percuma je, tak kena bayar apa-apa datang untuk belajar jadi facilitator, buat dakwah. Dan tuan-puan,
Untuk yang nak daftar program atau nak tanya tentang program, untuk datang esok, boleh WhatsApp 017-366-848. 017-366-848. Saya punya staff semua dah ada dah. Dekat camp ni, Kuala Kubu Baru, semua dah ada dah. Semua dah duduk kat sini. Kita dah muzakarah daripada tengah hari tadi, panjang lebar tentang apa yang muzakarah dengan tuan-puan, tapi dah habis lah. Dengan tuan-puan ni tak habis. Jadi tuan-puan boleh dah hantar anak, keluarga. Dan tuan-puan sekalian, kita belajar iman, belajar usaha dakwah, kenal Allah SWT, belajar sunnah Nabi SAW, makmurkan masjid, cuti sekolah. Jangan habiskan sebulan dengan sia-sia. Jadi semudah-mudahan Allah SWT terima kita semua, sayangi kita, maafkan segala salah silap kita. Dan malam tuan-puan sebutlah nama saya dalam doa. Semoga-mudahan Allah SWT terima kita. Saya doakan tuan-puan semua bahagia sampai syurga, dapat anak soleh-solehah. Dan kita doakan semua dalam dunia, doakan semua orang. Ni keluarga saudara kita dekat Myanmar ni, kita doakan dia, nangis, ya Allah tolong saya, sian mereka. Dulu nyawa orang Islam ni ada harga. Dulu nyawa orang Islam ada harga. Satu nyawa buat meninggal dunia, Nabi kumpulkan para sahabat mesyuarat. Orang Islam dulu sikit tapi ada roh. Kita sekarang ramai, satu negara mati kena bom, mati terbunuh macam tu, tapi nyawa orang Islam dah tak ada harga. Mana-mana seluruh dunia. Kat Syria pun macam tu. Anak-anak berlari cari makanan, baju buruh, anak comel-comel baik-baik. Allahu Akbar. Tiba-tiba bom datang lagi. Orang-orang ni semua berebut kuasa kafir. Orang-orang kafir dekat Amerika, tak kenal Tuhan. Last sekali dapat jadi ketua, tambah lagi bom kat Syria, kat mana-mana. Jadi tuan-tuan sekalian, kita doakan mana-mana dalam dunia, supaya Allah satukan kita, Allah bantu kita, Allah kuatkan kita. Dan sebelum kita mati, kita sempat tengok dengan negara dalam dunia dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Dan kita orang Islam semakin berkasih sayang, satu hati, memaafkan, inginkan kebaikan untuk agama ni, untuk manusia yang lain sebanyak mungkin. Doa dengan Allah, ya Allah, tunjukkan saya apa patut saya buat. Saya tak pandai, tak tahu. Ya Allah, tolong tunjuk saya apa patut saya buat untuk agama ni. Gunakanlah diri saya, harta saya, masa saya, keluarga saya untuk agama ni. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-puan semua ni. Mudah-mudahan Allah beri bahagia sampai syurga, dapat anak saleh, salehah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.